Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Aisyah Fitri daripada kelas 4 Ibn Khaldun. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang bab 8 iaitu bahan buatan dalam industri. Mari kita lihat slide di sebelah. Di dalam tajuk ini kita akan mempelajari tentang 4 subtopik utama iaitu 81 alloy dan kepentingannya, 82 komposisi kaca dan kegunaannya, 83 komposisi seramik dan kegunaannya serta 84 bahan komposit dan kepentingannya. Mari kita lihat subtopik 81 iaitu alloy dan kepentingannya. Maksud alloy. Alloy merupakan campuran dua unsur atau lebih unsur yang utama iaitu logam. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa Tugu Negara merupakan monumen yang dibina pada tahun 1996 dengan menggunakan alloy. Terdapat 6 jenis contoh alloy iaitu pewter digunakan untuk membuat cenderamata, keluli nikrat digunakan untuk membuat sudu dan garfu, keluli digunakan untuk membuat badan kereta, loyang digunakan untuk membuat kunci, gangsa digunakan untuk membuat pingat dan duralumin digunakan untuk membuat badan kapal terbang. Mari kita lihat video keluli nirkarat ditempa menjadi sudu. Mari kita lihat perbandingan sifat alloy dan logam tulen. Terdapat 3 perbandingan yang boleh membezakan antara alloy dan logam tulen. Pertama sekali, permukaan. Alloy mempunyai permukaan yang berkilat manakala logam tulen mempunyai permukaan yang pudar. Seterusnya, sifat tahan kakisan. Alloy dapat menahan kakis manakala logam tulen mudah kakis. Untuk sifat kekerasan, alloy adalah keras manakala logam tulen tidak keras. Berdasarkan perbandingan di sebelah, bagaimanakah perubahan ini boleh berlaku? Mari kita lihat. Logam tulen terdiri daripada satu jenis atom yang bersaiz sama dan disusun secara teratur. Apabila dikenakan daya, lapisan atom logam tulen mudah menggelosor di atas satu sama lain. Hal ini menyebabkan logam tulen bersifat mulur atau mudah ditarik menjadi dawai halus. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada rajah 8.5 iaitu logam tulen bersifat mulur. Logam tulen juga bersifat boleh ditempa atau mudah dibentuk. Terdapat beberapa ruang kosong di antara atom di dalam logam tulen. Apabila dikenakan daya, atom-atom logam akan menggelongsor untuk mengisi ruang kosong dan membentuk struktur baharu. Kita dapat lihat logam tulen bersifat boleh ditempa pada rajah 8.6. Sebagaimana kita dapat lihat bahawa ini adalah jadual untuk komposisi, sifat dan kegunaan alloy. Sekarang saya akan menerangkan tentang kewajaran penggunaan alloy berdasarkan sifat dan komposisi. Pertama sekali, kita dapat lihat bahawa penggunaan alloy adalah berdasarkan komposisi dan sifat alloy yang dihasilkan. Alloy dicipta untuk tujuan tertentu. Kedua, ahli sains kita sudah mengubah komposisi unsur untuk menghasilkan alloy dengan sifat yang berbeza. Contohnya, keluli dan keluli nikarat berasal daripada logam tulen yang sama, iaitu besi. Namun, kedua-dua alloy ini memiliki sifat yang berlainan dan digunakan untuk tujuan yang berlainan. Saya juga ingin menerangkan tentang kegunaan superkonduktor. Superkonduktor merupakan contoh alloy yang digunakan dalam pengangkutan elektrik seperti kereta api maglev. Superkonduktor tidak mempunyai rintangan elektrik pada suhu yang sangat rendah serta alloy ini digunakan untuk membuat magnet yang boleh mengapungkan gerabak dan menggerakkannya pada kelajuan yang sangat tinggi. Saya teruskan lagi dengan subtopik yang seterusnya iaitu subtopik 8.2 komposisi kaca dan kegunaannya. Bagaimana kita tahu bahawa sifat asas kaca terbahagi kepada 6 iaitu rapuh, keras tetapi rapuh, penebat elektrik, penebat haba, kalis air dan juga lengai secara kimia. Jenis-jenis kaca terbahagi kepada 4 iaitu kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan kaca plumbum. Bagi kaca silika terlakur, ianya dihasilkan daripada silika, silikon dioksida SiO2 tanpa campuran bahan lain. Silika SiO2 memerlukan suhu yang tinggi sekitar 180 darjah Celsius untuk melebuh. Oleh itu, kaca silika terlaku mempunyai takat lebur yang tinggi.
Kaca ini tidak mengecut atau mengembang dengan banyak di bawah perubahan suhu yang besar. Kaca silika terlakur sesuai digunakan untuk membuat kanta teleskop. Seterusnya, kaca soda kapur. Kaca soda kapur dihasilkan daripada silika SiO2, soda natrium karbonat NaCO3 dan batu kapur kalsium karbonat CaCO. Soda NaCO akan menurunkan takat lebur SiO. Oleh itu, kaca soda kapur mempunyai takat lebur yang rendah sekitar 1000 darjah Celsius. Kaca ini mudah dibentuk dan sesuai digunakan untuk membuat bekas kaca seperti botol dan jam. Namun begitu, kaca ini tidak tahan terhadap haba dan mudah retak apabila dikenakan suhu yang mendadak. Bagi kaca borosilikat, ianya dihasilkan daripada silika SiO, soda NaGCO, batu kapur CaCO, boron oksida B2O dan aluminium oksida AlO3. Banyak radas kaca makmal seperti bikar dan kelalang yang diperbuat daripada kaca borosilikat kerana sifat rintangannya terhadap haba. Pekali pengembangan yang rendah menyebabkan peralatan kaca tidak mudah retak apabila dikenakan tegangan terma. Kaca borosilikat boleh dikeluarkan dari peti sejuk tanpa terus dipanaskan tanpa berlaku peretakan. Yang terakhir sekali, kaca plumbum. Ianya dihasilkan daripada silika SiO2, soda NaCO dan plumbum oksida PbO. Plumbum menggantikan kalsium Ca untuk menghasilkan kaca yang lebih lembut dan tumpat. Kaca plumbum adalah lebih berat dan mempunyai indeks biasa yang tinggi dan juga kaca ini sesuai digunakan untuk membuat prisma. Kita teruskan lagi dengan subtopik seterusnya iaitu subtopik 8.3 komposisi seramik dan kegunaannya. Ramai ingin mengetahui seramik. Apakah itu seramik? Seramik merupakan pepecahan yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Bahan seramik terhasil melalui proses pembentukan dan pengerasan menggunakan kaedah pemanasan pada suhu yang tinggi. Kebanyakan seramik terdiri daripada logam, bukan logam dan sebatian separa logam. Sebagaimana kita tahu bahawa sifat asas seramik terbahagi kepada 6, iaitu rintangan haba tinggi, penebat elektrik, penebat haba, mudah rapuh, keras dan kuat dan juga lengan secara kimia. Atom di dalam seramik diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Oleh itu, seramik hanya melebur pada suhu yang tinggi, keras dan tahan terhadap mampatan. Apabila dikenakan daya, atom ini diikat dengan kuat dalam susunan yang tidak teratur. Tenaga daripada daya itu akan digunakan untuk memecahkan ikatan antara atom. Oleh itu, seramik bersifat rapuh dan lemah terhadap regangan. Elektron di dalam seramik pula tidak boleh bergerak untuk mengkonduksikan elektrik atau haba. Sebagaimana kita dapat lihat bahawa jenis-jenis seramik terbahagi kepada dua, iaitu seramik tradisional dan seramik termaju. Baiklah, saya akan menerangkan tentang seramik tradisional. Seramik tradisional adalah tanah liat yang dicampurkan bersama-sama air untuk menghasilkan campuran lembut dan mudah dibentuk yang kemudiannya akan dibakar pada suhu yang tinggi. Contoh seramik tradisional ialah tembikar, mangkuk dan batu bata. Seterusnya, seramik termaju. Seramik termaju mempunyai rintangan haba dan lelasan yang lebih tinggi, lebih lengai secara kimia serta memiliki superkonduktiviti. Contoh seramik termaju adalah silikon karbida digunakan untuk membuat cakera pemotong kerana sifatnya yang keras dan kuat. Mari sama-sama kita menonton video pembuatan mangkuk menggunakan jenis seramik tradisional. Kita teruskan lagi dengan subtopik yang terakhir iaitu subtopik 8.4 bahan komposit dan kepentingannya. Apakah itu bahan komposit? Baiklah, saya akan terangkan mengenai bahan komposit.
Bahan komposit merupakan bahan yang terdiri daripada gabungan dua atau lebih bahan yang bukan homogen, iaitu bahan matriks dan bahan pengukuhan. Bahan matriks berfungsi untuk mengelilingi bahan pengukuhan bersama. Kebanyakan rumah tradisional di Malaysia dibina menggunakan kayu. Kayu merupakan bahan komposit yang kuat dan kukuh. Kedua-dua bahan komposit mempunyai sifat fizik atau sifat kimia yang berlainan. Apabila bahan matriks dan bahan pengukuhan bergabung, maka terhasillah bahan komposit yang mempunyai sifat yang baik daripada komponen asal. Kali ini saya akan menerangkan tentang bahan komposit dan kegunaannya. Sebagai contoh, kita ambil konkrit. Konkrit diperkukuhkan terhasil apabila tertulang keluli atau jejari dawai bahan pengukuhan dibenamkan ke dalam konkrit bahan matriks. Konkrit diperkukuhkan banyak digunakan dalam industri pembinaan jambatan, empangan dan bangunan. Kita ambil sebagai contoh kaca gentian. Kaca gentian terhasil apabila plastik bahan matriks diperkukuhkan dengan gentian kaca bahan pengukuhan. Bahan komposit ini digunakan dalam pembuatan topi keledar, bumper kereta dan papan litar bercetak. Bagi gentian optik pula, gentian optik terdiri daripada 3 lapisan. Lapisan pertama merupakan bahagian teras yang terdiri daripada gentian kaca silika bahan pengukuhan yang disaluti oleh lapisan kedua iaitu salutan kaca atau plastik bahan matriks. Seterusnya, lapisan ketiga diperbuat daripada plastik yang bertindak sebagai jaket pelindung. Bagi gentian optik pula, gentian optik digunakan untuk menghantar maklumat dan data dalam bentuk cahaya yang akan bergerak melalui gentian kaca secara satu siri pantulan dalam yang penuh. Bahan teras dan bahan matriks mempunyai indeks biasa yang berlainan membolehkannya membawa data dan kapasiti yang banyak dan tidak terjejas oleh gangguan elektromagnet. Superkonduktor pula seperti seramik, yttrium, barium kuproksida, YbCO merupakan bahan komposit yang memiliki sifat superkonduktor itu seperti alloy. Ini digunakan untuk membuat elektromagnet iaitu magnet superkonduktor atau supermagnet. Perbandingan dan perbezaan sifat bahan komposit dengan komponen asal. Konkrit dapat menampung daya mampatan yang tinggi tetapi akan pecah jika dikenakan daya regangan yang tinggi. Gabungan konkrit dan telulang keluli atau jejari dawai akan meningkatkan kebolehan konkrit untuk menahan daya regangan. Di sini kita dapat lihat bahawa konkrit sifatnya mempunyai kekuatan mampatan tinggi, kekuatan regangan rendah dan juga tahan kakisan. Kemudian tertulang keluli atau jejari dawai pula sifatnya adalah kekuatan regangan tinggi dan mudah berkarat. Apabila konkrit dan terlulang keluli atau jejari dawai bergabung, maka ianya menghasilkan konkrit diperkukuhkan yang mempunyai sifat kekuatan mampatan tinggi, kekuatan regangan tinggi dan tahan kakisan. Bagi plastik sifatnya adalah kekuatan regangan rendah, kekonduksian haba dan elektrik rendah, tahan kakisan dan juga tahan lasak. Manakala gentian kaca pula sifatnya adalah kekuatan regangan tinggi dan kekonduksian haba dan elektrik rendah. Apabila plastik dan gentian kaca bergabung, maka terhasillah kaca gentian iaitu mempunyai sifat kekuatan regangan tinggi, penebat haba dan elektrik serta tahan kakisan dan juga tahan lasak. Bagi plastik pula, plastik mempunyai sifat kekuatan mampatan tinggi serta mempunyai sifat fleksibel. Manakala gentian kaca pula, gentian kaca mempunyai sifat kekuatan mampatan yang rendah serta mempunyai sifat yang keras. Apabila plastik bergabung dengan gentian kaca, maka terjadinya gentian optik. Gentian optik mempunyai sifat kekuatan mampatan tinggi dan juga fleksibel. Kaca mempunyai sifat luksina, tidak menyerap sinaran UV dan juga tidak sensitif terhadap cahaya.
manakala Argentum chlorida mempunyai sifat lutsina kepada cahaya, nampak, menyerap sinaran UV dan juga sensitif terhadap keamatan cahaya. Apabila kaca dan argentum chlorida bergabung, maka terhasilnya kaca fotoromik yang mempunyai sifat lutsina, menyerap sinaran UV serta penyerapan sinaran UV bergantung pada keamatan cahaya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.